Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita beritahu dah bahawa sesuatu yang bukan wahyu ni makna dia akan cenderung kepada syirik. Sekurang-kurangnya prasyirik. Sekurang-kurangnya prasyirik. Sesuatu yang bukan wahyu ni dia akan cenderung kepada syirik. Yang cenderung kepada tauhid ni wahyu je. Luar asbab cenderung kepada tauhid wahyu saja. Selain daripada tu, kalau bukan wahyu, memang cenderung kepada syirik pun. Sekurang-kurangnya prasyirik. Sekurang-kurangnya prasyirik. Itu kena faham dulu. Kena boleh Mana luar asbab, wahyu saja bawa manusia ke tauhid. Kalau bukan wahyu ni, syirik lah. Macam Nur Muhammad. Isu Nur Muhammad Ada wahyu ke tak ada? Tak ada. Memang Nur Muhammad ni bawa ke syirik. Faham ke tak? Apa-apa benda yang tak ada sandaran tu semua bawa ke syirik belaka. Atau kita kena faham tajuk ni. Kita selalu melonggarkan barang tak jelas ni. Melonggarkan barang tak jelas ni. Cuba tengok melonggarkan barang tak jelas ni. Maulana hurai dalam surah surah Al-Anfal. Baru nampak dalam surah Al-Anfal tu ada ketegasan sikit. Anda rasa bau-bau je lah. Tersentuh tentang tak boleh yang kita cari ustaz atau makna sesama masalah tunai hajat. Kecuali atau menghidupkan makna sunnah. Dia kata bila Nabi nak musafir, sahabat pergi jumpa Nabi minta doa. Kalau sahabat nak musafir, Nabi akan jumpa sahabat minta doa. Jadi atas tajuk cari ustaz nak minta tunai hajat sesama masalah something. Walaupun taklah bawa kepada syirik besar, tapi nak ke sana dah, dah. Faham tak ni? Anda nak tegas tak? Faham tak ni? Muka kita ni, kalau ada nampak sesuatu yang tunai hajat sesama masalah, something lah kita. Faham tak? Tengok muka kita kan, tunai hajat sesama masalah, something lah kita. Tak kena dah. Mana boleh jumpa kita dalam konteks menghidupkan sunnah. Apa dia? Waktu kita nak musafir, start doa untuk kita. Waktu kaza musafir, kita minta lah kaza doa kita. Itu je. Ada tajuk tu boleh. Menghidupkan sunnah boleh. Tapi atas maksud kepala otak kita tunai hajat sesama masalah, kita ni kurang, kita ni cemar, ustaz. Tu something. Tak boleh. Kena kerat awal lagi. Jangan ada. Jangan ada dah ni. Jangan ada dah. Dia ada tertekan. Dia alhamdulillah. Ni point ni nak beritahu ni. Baru kita jelas. Itu anak tak kuat. Sebab kita tengok dulu dalam. Tapi bila dia beritahu lagu tu, kita kuat dah. Landasan dia. Dia kata boleh atas dasar menghidupkan sunnah.
Sunnah Nabi bila Nabi nak pergi musafir, sahabat jumpa Nabi minta doa. Tapi Nabi pun bila sahabat nak musafir, Nabi jumpa sahabat minta doa. Nampak tak? Tapi atas tajuk tengok muka Ustaz Razali, boleh tunai hajat, boleh selesai masalah, tu something. Faham ke tak? Dia tak suruh tak apa. Wakil something sekali. Kan wakil kan, menjadikan Allah sebagai wakil, lu asbab. Tapi dia tak syirik lagi, tak syirik besar lagi. Tapi meh ke sana ada dah. Bila wakil-wakil dia, wakil tak ada. Kita sendiri nasihatih lain. Kita sendiri nasihatih mendoakan tolak hajat tanpa atas arahan dia. Kita sendiri nak buat, ya Allah tolak hajat tu, ya Allah apa tu, berilah selesai masalah dia, tanpa ada minta. Hak boleh minta tu doa. Faham ke tak? Tak terima, tak terima tak apa. Macam mana? Kenapa molek tak terima Ustaz Razali, tak masuk neraka. Tapi kalau tolak Allah, tolak Nabi, habis kita. Sebab tu Ana minta kita highlight, Ana buat WhatsApp dah ni, kata-kata Ana ni. Ana terfikir bila tengok ni ibrah daripada perkataan-perkataan yang kita mengaji dalam Ana. Dia kata kan, nak tulis ni, fitrah manusia. Tulis fitrah manusia, dia jadi slogan kita. Fitrah manusia. Dah belum? Bak koma. Sentiasa ingin menaikkan sesuatu. Ingin menaikkan sesuatu. Fitrah kita. Lalu menjatuhkan sesuatu. Lalu menjatuhkan sesuatu. Nampak tak? Bila kita naik satu, jatuh satu. Dia takkan naik dua. Hak barang kita naik ni, kita jatuh satu. Kan? Maknanya, okay. Ada dah. Maknanya, jika kita jahil wahyu, yang kita akan naikkan adalah nafsu. Nafsu sesama pula, nafsu orang. Bukan nafsu kita, nafsu orang. Hak orang jajah tu nafsu, bukan wahyu, nafsu lah. Kita jahil wahyu, kita boleh naik hak nafsu dia. Bukan nafsu kita, nafsu dia, nafsu manusia. Bukan yang bercanggah dengan wahyu. Dan yang sedang kita usaha jatuhkan, yang sedang kita usaha jatuhkan adalah wahyu. Yakni kalam Allah, kalam Nabi. Dia sebenarnya hak berlaku apa tu, hujan-hujan terkini berlaku ajaran sesat kini. Kita jahil nafsu dia kalau barang wahyu bukan wahyu, dia tak boleh bawa saudara. Nafsu dia lah, mana nafsu dia jaga kita. Tanya saudara tak ada, mana nafsu dia. Kalau ada saudara, barang wahyu. Kalau tak ada saudara, barang nafsu dia. Kan? Barang tak jelas daripada mana barang nafsu dia. Dah kita jahil, kita nak buat naik barang wahyu, naik barang nafsu dia. Jadi bila kita bawa naik barang nafsu dia, kita yang sedang kita usahakan ialah menjatuhkan wahyu. Bila nafsu naik, wahyu jatuh. Wahyu naik, nafsu jatuh. Malah kata mana ada barang bukan wahyu, barang bukan nafsu. Mana ada? Kalau bukan wahyu, nafsu. Lepas tu luar asbab bukan wahyu, nafsu. Luar asbab.
Bukan wahyu, nafsu. Luar sebab tak ada wahyu, nafsu. Nur Muhammad nafsu. Nur Muhammad nafsu. Faham ke tak? Nur Muhammad tu nafsu. Jadi buat kita boleh naik Nur Muhammad, kita menjatuhkan wahyu. Sebab wahyu tolak Nur Muhammad. Faham ke tak? Jadi kita boleh naik kepada dia, kita menjatuhkan kepada dia. Satu, Allah beritahu barang siapa yang menjatuhkan wahyu, dia akan terjatuh dalam neraka hawiyah, hawa. Barang nafsu akan jatuh kat Rasul. Mana barang nafsu ni akan jatuh kat, nilai dia akan jatuh kat Rasul. Kat dunia nampak berharganya, akhirat akan jatuh bersama orang yang bawa naik dia. Kan neraka hawiyah kan? Hawa ni ada nafsu. Hawa ni nafsu. Betul tak? Alam akhirat nak barang nafsu jatuh bersama hak beli saham dia. Betul tak? Bersama. Bila contoh tak, saham dia jatuh, orang beli dia jatuh tak? Jatuh sekali ya, go sekali ya. Kan? Barang yang tidak pernah jatuh, naik tak pernah jatuh, duduk atas tak pernah jatuh ni nak wahyu. Semua orang tak nampak. Barang duduk atas semua, tak pernah jatuh dia. Barang duduk atas semua. Kat dunia duduk atas, kat akhirat duduk atas. Tapi berapa orang yang beli saham dia? Kan? Berapa orang yang beli saham dia? Dia barang naik ni. Siapa yang beli saham dia, tawan dunia, dia tawan akhirat. Dia tak, dunia tak jatuh, akhirat tak jatuh. Dan kita jahil wahyu kan. Ada barang sebut nafsu, dia sebut apa? Agama. Dia sebut apa? Kitab. Padahal bercanggah dengan wahyu kan? Bercanggah dengan wahyu. Suatu rukun Islam kan? Rukun Islam ada berapa perkara? 5. Bila 5 tu package ke? Puk 5 selalu ke? Bukan. Mana dia pensyariatan rukun Islam ni secara package 5 selalu ke? Tak. Nombor 1 apa dia? Mengucap kalimah syahadah. Dalam mengucap ni nak bagi faham makna la ilaha illallah, makna Muhammadur Rasulullah tu ya. Bagi faham dua tu. Sebab dua ni kalau tak faham, barang rukun Islam lepas tu tak nak pandang segi habuk. Kalau tak kerti apa, tak natijah dia nak kekal abadi kat neraka. Sebab tu bila turun syariat solat ni, Isra' Mi'raj ni bila? Jarak dengan hijrah Nabi ke Madinah bila? Dah jauh lagi ke nak dekat dah? Nak dekat dah. Hujung-hujung dah. Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal, hujung-hujung dah. Kan? Makna dia sebelum nak ajar rukun Islam lain ni 10 tahun nak hurai makna dua tu je. Tauhid kepada dia, risalah kepada dia. Baru ajar buat sembahyang. Sebab dua ni kalau tak reti, buatlah apa-apa, masuk neraka abadi. 10 tahun Allah didik Nabi dan para sahabat, baru tajuk solat masuk. Makna di Mekah ni dua rukun Islam yang wujud. Di Mekah syariat. Awal Islam, rukun Islam pertama. Awal Mekah, awal Mekah rukun Islam pertama. Ujung Mekah rukun Islam kedua. 3 lagi wujud di Madinah. Apa dia? Puasa, zakat, haji di Madinah. Haji ni Nabi nak wafat dah, baru disyariatkan. Ke 9 Hijrah.
Kan? Disyariatkan bila? Bila pembebasan Kota Mekah. Mana jihad ni asal haji ni. Makna jihad ni asal supaya orang manusia boleh pergi haji. Kalau tak ada jihad, tak lagi haji kita sekarang. Makna dia apa dia? Kalau jihad tidak diizinkan, qital, mana tak ada dalam kat lima rukun Islam. Setan dia tahu kan ibadat-ibadat manusia ni mewakili solat. Dia tahu kalau tak erti barang Quran ni kan, makna dia lafaz dia la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kalau tak erti dua makna ni memang habis. Sebab tu setan pergi bunuh. Dia cipta benda-benda hak tak ada dalam wahyu. Sebab dia tahu dah. Dia reka barang dia. Makna dalam sudut pengamalan ni kan, tak jelas lagi makna. Tak jelas tak. Makna dia dari sudut pengamalan kan, kepala dia kan ibadat. Kepala dia kan solat. Mana antara ucap kalimah syahadah dengan solat ni kan, jauh temu. Kenapa dia kita nak faham erti betul kepahaman ni. Dengan Tuhan nak kata kepahaman ni lama tak apa, 10 tahun tak apa. Kan? Amalan ni tak, bila kepahaman betul, amalan confirm. Sikit tak apa, akan terima. Tapi kalau kepahaman tak betul 10 tahun nak didik buat kepahaman ni. Baru bagi solat, barulah puasa, barulah zakat, barulah haji. Sebab Tuhan nak ajar apa kita. Kepahaman kalau tak jelas, tak boleh gapo. Kita ni galak lebih, galak tang nak beramal, nak mengaji tak galak. Sahabat ni nak didik sahabat tentang masuk agama ni 10 tahun. Kita tak tahulah dari sudut bila amalan lain. Tapi bila kata solat 5 waktu ni waktu nak hijrah baru aja, makna kata lama nak bagi kepahaman tu lama masa. Jadi Tuhan nak ajar kita apa? Habis lama masa tak apa, 10 tahun tak apa, habis nak mengaji nak pergi faham. Amalan-amalan kita ni makna dia jangan gaduh nak beramal. Betul tak? Kena gaduh nak faham erti. Sebab apa? Kalau tak erti jadi mangsa setan. Sial 10 tahun beramal itu saja. Jadi kita ni kalau tak erti nak beramal kan, standard kita faham tak apa, asal betul. Lepas tu bagaimana kita kena mula ni? Bagi kepahaman. Sebab sahabat pun daripada faham ke beramal solat ni 10 tahun. Bila berhijrah ke Madinah, baru aja yang kedua puasa baru. Kita ni kalau kata tahu solat dengan puasa je, hal lain tak reti mana. Tak buat gapo, buat puasa dengan solat je. Baik puasa solat apa tu sahaja, tapi kepahaman agama luar biasa. Kepahaman luar biasa. Tapi kita ni lek kepahaman tak mana. Amalan lebih pada orang lain. Menjadi melampau pula. Jadi menyeleweng pula. Nampak tak? Nak beritahu kita agama ni kan. Sebab itulah Allah Ta'ala ajarkan Nabi peringkat permulaan ni, Watslu alaihi, watslu, bacalah untuk mereka, baca mana Quran. Baca mana Quran. 10 tahun tu tengah baca je. Mana 10 tahun akan datang baru nak reti bab solat. Mana reti kepahaman lu, baru faham apa dia la ilaha illallah, apa dia Muhammadur Rasulullah. Bagi parti 10 tahun. Biar gitulah. Kita tak tahulah hak lain. Mana kalau solat pun 10 tahun, hak lain. Contoh. Mana sahabat-sahabat ni dia sekadar je. Mana Allah tak tekan lagi buat amalan. Allah tekan buat kepahaman dulu. Penting yang kepahaman ni. Sebab apa? Sebab habis tak ngaji je. Amal tak banyak mana. Tak apa. Yang penting betul. Dah kita amal. Bagai mengaji kan, buat lama lah. Beramal tak banyak. Tak apa. Dibanding kita ni jahil,
Waktu kita beramal, dia akan sibuk barang tak betul. Jadi masa orang lain pula. Baik kita jadi ngaji, ya kan? Tak amal tak nyana, tapi sibuk kepahaman yang betul dalam masyarakat. Jadi makna 23 tahun baru sempurna rukun Islam. Jadi dia ada something tu, ada maksud yang sendiri yang kita kena faham. Erti bahawa jangan gaduh nak beramal. Ngaji cara beramal, cara kepahamannya betul dan amalannya betul. Tak apa 10 tahun pun tak apa. Sikit tak apa amalan, janji betul. Pada banyak menyusah orang lain. Menyesatkan orang lain. Kan? Masalah masyarakat kita ni buat ngaji pada rendah sungguh. Tak ada apa ngaji Quran. Sahabat ngaji Quran. Lepas tu orang nak kata tanya lah siapa pun. Nak kenal Allah. Tapi Quran tu saya ngaji. Tak kenal Tuhan. Kalau kita tak ngaji Quran kan, hak kita kenal tu lafaz saja kenal Allah. Tak kenal pun. Lafaz saja. Sebab apa? Dia sebut kenal Allah, ajar cara sesat, ajar cara-cara yang menyeleweng. Sebut ma'rifatullah. Ma'rifatullah tu awal-awal dia mengaji mana? Makna ia kan nasta'in tu. Akhlak dengan Allah. Kan? Jadi kita sebut ma'rifatullah. Lepas tu ajar pula seru kawan ni. Tak tolong kawan ni. Ma'rifatullah. Berhajat Allah saja. Tak erti. Kan? Lama ma'rifatullah. Tapi berhajat untuk guru. Berhajat orang. Kan? Macam mana? Tak kenal Tuhan. Sebab tu kita berhati-hati. Orang-orang yang sebut istilah tasawuf kan. Tapi dia jaja dia cari pengaruh. Dia nak orang angkat dia. Kita nak angkat Allah dengan Nabi. Dia nak angkat dia. Sebab tu bila kita tengok tengok bila hak jenis satu bentuk istilah tasawuf. Tasawuf ilmu yang kena mengaji. Tapi kalau tidak cara wahyu, yang kita angkat bukannya Allah tapi orang. Kita bincang lah. Hak kita bincang wahyu ni memang tajuk tasawuf lah ni. Kalau bincang tak salah kok. Mana kita mengaji ayat Quran ni semua tasawuf lah ayat Quran ni. Kan? Dia tasawuf ni cerita tentang perasaan. Perasaan seseorang setelah mengaji wahyu. Perasaan tu tasawuf. Perasaan yang tubit daripada hati setelah mengaji kalau Allah, kalau Nabi. Selama mana yang tubit hasil daripada tu tasawuf. Tapi hak dia yang dia dengar kalam tu kalau Nabi, kalau Allah ke? Kalau Nabi ke? Takut kalau manusia bernafsu. Jadi okey. Kalau Allah wahyu tak? Kalau Nabi wahyu tak? Perasaan wahyu tak? Masalah kita angkat perasaan. Wahyu kita tak angkat mana? Tasawuf ni perasaan. Selama mana menepati wahyu, menepatilah. Tak menepati, tak menepati. Tapi perasaan betul angkat juga kelah tentang perasaan. Penuh. Kelah kalau Allah, kalau Nabi tak laku. Kan? Perasaan ni tak dah. Barang kalau menepati wahyu, menepatilah. Kalau menyalahi. Perasaan belum tentu lagi menepati. Boleh jadi menepati, boleh jadi tak. Faham tak? Kelah perasaan laku. Kelah wahyu tak laku. Jadi yang kita bimbang ni sebab kita tak ada wahyu lagi kita duk angkat perasaan yang macam wahyu lah. Sebab kita tak ada neraca kan. Faham tak? Tasawuf dia perasaan. Selama mana perasaan ni hasil daripada wahyu, betul lah. Kalau tidak menepati tak betul. Tapi kalau perasaan laku, perasaan yang bukan lu asbab, perasaan bukan lu asbab, perasaan adalah asbab. Betul tak? Hak yang berharga ni lu asbab. Perasaan. Jadi masalah sekarang ni
Ajaran-ajaran punah masuk melalui lubang istilah tasawuf. Kita ngajar tasawuf ni, tapi dia ajar benda-benda yang bukan wahyu, bercanggah wahyu. Nur Muhammad lah, Wahdatul Wujud lah, hak lawan Quran, lawan Nabi. Dia guna istilah tasawuf ni untuk mengelabui apa hak dia bawa. Boleh tak dia bawa kata tasawuf tapi dia tak sebut Allah tu, tak boleh tak? Tak boleh, tak laku pula. Dia sebut nama Allah Nabi, tapi hak hajat Allah tak ada, Nabi tak ada dia. Jangan tersinggung ni. Sebab kita tak nafikan dalam orang ajar tasawuf ni yang dia bawa hak Allah, hak Nabi, hak Allah Nabi, hak Nabi Allah Nabi ya. Tapi hak berlaku sekarang ni tengok, dalam orang-orang kat Malaysia lah ni kan, dia ada satu kecenderungan kan. Kita ada baca Allah kat sini pula. Kecenderungan ni dia panggil tafsir cara batin. Melalui tasawuf ni, ustaz yang duk mengajar tasawuf ni, dia seolah-olah melakukan tafsir secara batini. Dia kata ni cara orang ilmu ma'rifatullah. Kan? Hujung-hujung dia kata apa? Dia kata kerana dia ni mendalami dalam bidang tafsir, dia kata huwa dalam surah Al-Ikhlas tu adalah kita boleh tafsir yang lebih dalam ialah huwa tu Nabi Muhammad SAW. Padahal 16 cabang tafsir ni kan, tak ada siapa kata huwa tu Nabi. Dia nak bawa mana apa? Nak bawa mana Wahdatul Wujud. Semua huwa tu, semua dari Nabi belaka. Takwil ke mana Nabi. Padahal huwa tu Allah. Tapi dia kata apa? Dia kata huwa bila tafsir ke Nabi ni adalah ilmu dalam, ilmu ma'rifatullah. Orang tertentu je yang memahami maksud ni. Dia antara dua, sama ada kan ilmu khusus, ilmu dalam, ataupun ilmu setan. Siapa yang nak mengisytiharkan ilmu ni ilmu dalam? Takut ilmu setan ke dia nak? Kalau Allah kata tak apa, mu yang kata ilmu dalam, ilmu tinggi. Sebab yang kata manusia, kita nak kata ilmu ni tinggi Allah Ta'ala, Nabi, kita terima. Mu yang kata ilmu ni dalam betul ke? Cara hitam putih, kita nak hitam putih kata dalam, tak ada. Bukan hitam putih kata. Faham tak ni? Mu dengan aku ni serupa je kan. Kalau kita nak tinggi sikit, wahyu ke, kita terima. Macam ni lah. Dia ni menikah suami isteri. Kalau kita kata dia ni menikah orang suami isteri ni, siapa kata? Kita kata. Kita terima tak? Kena orang atas dia. Negara kata, kita terima. Negara kata, penguasa kata, tak apalah. Kalau mu dengan aku kata, boleh terima, boleh tak terima. Faham ke tak? Bila kenyataan lagu ni kena atas pada kita. Kata kalau mu dengan aku tak boleh baca, sama-sama kita. Kita nak wahyu kata, kita terima bahawa huwa tu Nabi, tak apa. Allah tak kata, Nabi tak kata, sahabat Nabi tak kata. Kita nak pakai siapa? Tabi'in pun syarat nak kata satu benda, nak kata benda makna lagu ni, dia kena bawa orang lain. Dia seorang-seorang tak boleh, tak boleh pakai. Ini hujah. Yang boleh hujah kalau seorang dia Nabi sahabat tafsir. Kan? Kalau Rasulullah makna lagu ni boleh terima. Kalau Nabi makna lagu ni boleh terima. Tabi'in syarat dia kena ijma', kena sepakat baru boleh terima. Lepas tu kalau Ustaz Azli kata, lagi tak ke mana. Faham tak? Kita tak wani nak pun nama kita kata. Faham ke tak? Jadi bila huwa ni Allah, kita tukar kepada huwa ni Nabi, itu takwil. Kalau tafsir kita, dia apa tafsir ke takwil? Kalau tafsir, orang kata, siapa dia orang gitu? Quran kata.
Orang lain. Siapa dia? Contoh Allah kata kan. Quran kata. Nabi kata pada lagu ni. Sahabat Nabi. Itu tafsir. Tafsir ni kita bawa hak lain yang menyokong. Zat lain yang menyokong. Sama ada Allah, Nabi, sahabat Nabi. Itu tafsir. Kalau 16 cabang ilmu kata, itu takwil. 16 cabang ilmu kata, takwil. Takwil tidak boleh menyalahi tafsir. Kan? Sekarang ni tafsir dan takwil merujuk huwa ni Allah. Mana ada kata Nabi? Mu pakai mana pula kata huwa ni Nabi? Ha? Katakanlah Muhammad dia. Mana boleh katakanlah Muhammad ni khitab. Katalah Muhammad dia. Jadi dia tu Muhammad juga. Boleh tak? Dari sudut bahasa tak boleh terima. Sudut bahasa dia, ilmu bahasa menolak pahaman ni. Tak kira ilmu tafsir lagi, mulai lagi. Takkan mungkin. Ha? Tapi ada orang-orang dia buat kelas, dia mengaji, dia mengajar, dia duduk sebar ke masyarakat huwa tu Nabi. Kat Malaysia ni kita baru nak mengaji huwa dia, hia dia perempuan, anta betul tak? Masalah kita ni 30 juzuk Quran perkata tak habis ngaji lagi, jumpa tiba-tiba orang ngajar huwa tu Nabi. Macam mana kesian lah kita ni 30 juzuk kan. Nak tu sulih makna latihan 1 dan 60 latihan ni kan. Ni makna tak habis lagi. Lepas tu ajak ngaji tak sahih benda ni. Rendah rendah. Rendah. Huwa hiya huwa hiya huwa huma hum hiya huma hunna anta antum anti antum ana nahnu. Kata gelak ilmu budak sekolah. Hak tinggi pun tinggi. Huwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggi. Kan tinggi setan. Kesian. Dia kita ni kan terlalu teruja, terlalu percaya. Kita tak usah ngaji. Hak bagai rendah-rendah, kita rasa rendah. Nak tinggi selalu, Allah ujilah. Ngaji Quran ni kelah orang awam. Ni tasawuf ni, kita ni kan tak minat rendah sangat. Nak ngaji apa? Nak ngaji tasawuf, ilmu tasawuf. Jadi bila kita ni leceh kepada ilmu Quran, Tuhan hantar. Saya suka surah Al-Anfal. Tuhan kata orang bunuh dengan dia macam sampah, tak sampah. Kita ibrah, bukan kita nak kata sampah. Ibrah ni kata kita ni jangan jadi sampah kan? Jangan minat pada sampah, jangan dia sampah. Tak ada sampah. Tak, kita tengok tak betul lori sampah dalam surah Al-Anfal ni. Dari kita tadi memang nak betul. Cuma makna manusia yang apa tu anggap tidak menghargai wahyu ni, jadi dia telah mensampahkan diri dia. Orang yang tidak menghargai wahyu ni telah mensampahkan diri dia. Sebab bila wahyu masuk, berharga, bukan sampah lagi. Betul tak? Sesiapa yang wahyu masuk dalam diri dia, dia adalah barang berharga, bukan sampah lagi. Tapi kalau wahyu tak masuk, sampah. Bukan kita menyampahkan dia, menyampah. Bukan kita menyampahkan dia, nyampah kita. Bukan kita, dia yang menyampahkan diri dia. Menyampah aku. Barangkali menyampah ni sampah kali ni. Hujung surah juzuk 9. Ayat tak hafal lagi. Hujung juzuk 9. Hujung juzuk 9. Hujung. Bukan surah hujung semalam macam mana.
Kan? Mana Allah nak beritahu kan? Manusia-manusia yang tidak sibuk dengan wahyu ni Makna kalau dalam kacamata, kalau tengok ke langit tu macam ibarat sampah. Kat dunia ni dia ada barang berharga, barang sampah. Orang yang menyebut dengan wahyu ni barang berharga. Nampak dekat atas tu macam bintang-bintang yang berkilauan, barang berharga. Kan? Makna dua. Satu barang berharga, satu barang sampah. Orang cari wahyu, nilaian dia barang berharga. Orang tak usah cari wahyu, kan? Nanti nak terang ni urai ni kan. Nak bawa awal ayat. Ni ke atas ni kan, ke atas ni kan. Daripada atas tengok ke bawah ni kan, tengok manusia banyak kan. Orang cari wahyu ni jadi mahal harga dia. Tengok atas nampak macam bintang berkilauan. Orang tak sibuk dengan wahyu ni, di atas nampak macam sampah. Jadi bila ibarat mati ni kutip locor lori, kutip sampah sini, kutip sampah sini, kutip sampah. Lepas tu buang ke mana? Tempat sampah. Tak? Jadi kalau kita cari wahyu, kita tidak dikutip. Kita dikutip ke syurga bila wahyu masuk, barang berharga. Wahyu tak masuk, barang tak ada harga. Jadi kita nak jadi sampah ke, ni jadi barang berharga. Jadi nak jadi barang mahal. Wahyu masuk. Makin wahyu masuk, makin mahal. Dia sampah, dia akan cari sampah. Dia tak cari wahyu. Sampah, dia akan cari sampah. Orang punah akan cari orang punah. Kan? Betul tak? Sampah akan cari tu sampah. Betul tak? Kita barang sampah kita buang mana? Buang dalam sampah ke? Buang dekat tempat tak dalam almari. Buang dalam almari ke? Almari baju. Gulung-gulung sampah ikat-ikat, buang dalam almari baju. Ya ke? Tak. Kunci buang dalam peti duit. Itu ke? Tak. Buang sampah. Nak ajar kita, orang yang tidak menghargai wahyu, sampah, dia akan cari orang sampah. Sampah juga. Dia akan cari sampah juga. Orang punah akan cari orang punah. Orang betul akan cari orang betul. Kita sampah dah, tak minat mengaji, cari tok pomo. Oh. Nanti. Tenang. Ayat 37. Sampah ni al-khabith. At-tayyib ni barang baik. Kita ni bila wahyu masuk 30 juzuk, kita ni at-tayyib. Kalau wahyu tak masuk, al-khabith. Al-khabith ni kan Allah buat macam tu sampah lori ni kan, dia ambil sampah sini sikit, sampah sini sikit. Dia tak kita balai dia tak ambil barang tak sampah. Mana sampah dah ambil. Lepas tu dia buang mana? Tempat pembuangan sampah. Jadi fayar kumahu. Kan? Ditompokkan semuanya dalam api neraka. Macam sampah kalau sampah. Ambil sikit. Oh. Jadi kita tak sengaja wahyu tu macam orang sampah, tunggu mati kompuh tu sampah. Pasal wahyu sangat menyampahkan diri dia. Kan? Kita tak menyampahkan dia, dia menyampahkan diri dia. Dia menyampahkan diri dia. Jadi Tuhan buat jadi Tuhan tengok, sampah kau buang neraka. Yang salah siapa? Mu yang menyampahkan diri kamu. Tuhan nak angkat manusia, Tuhan turun wahyu. Kan? Dia masuk wahyu dalam dada, dia jadi barang berharga, bernilai. Kan?
Tapi tak. Tapi ayat ni anda tak faham ayat ni mana-mana. Bila malam dahulu dah faham kan. Mana manusia yang menyampahkan diri dia kan. Pasal ngaji wahyu kan. Di barat sampah yang dikutip kan. Kita kalau dia sampah. Dia berhenti kat mana? Dekat tong sampah lah. Kan. Kita yang menyampahkan diri kita ni ibarat tong rumah tak nampak sampah, dia buang mana? Nak aja orang sampah cari orang sampah. Orang punah cari orang punah. Orang betul cari orang betul. Tu nampak lagu tu dah. Dia punah cari orang punah. Macam contoh kata. Tanya ustaz tu ada bisa keramat-keramat tak? Tak ada untuk saya. Kita nak cari hak ada keramat-keramat. Kan? Jadi dia ni jadi punah dah. Dia nak cari hak luar biasa. Tu lagi jumpa luar biasa hak punah. Orang kata kalau jenis lagu ni arwah jahiliah. Dia kata Muhammad ni kan, kalau malaikat tak apa juga. Dia nak hak luar biasa. Baru nak ikut Nabi. Sebab tengok Nabi tu biasa pergi pasar makan macam kita ni. Tak nampak macam luar biasa pun. Tak siap kita. Jadi perangai nak mengaji cari orang luar biasa ni perangai orang Arab jahiliah. Jadi orang sampah cari orang sampah. Maksud dia. Orang punah cari orang punah. Satu, cuba tengok orang jadi masa jalan sesat ni tengok perangai dia macam mana. Dia nak mengaji tak? Tak. Tapi nak mengaji Quran. Dia memang suka barang pelik. Lepas tu kalau kelas Quran tak jumpa, dia jumpa mana? Kedai antik. Kedai antik jumpa. Kan? Kedai antik haji tu habis. Dia tahu barang-barang antik ni orang jual berapa tu? 10,000, 20,000, 30,000. Ada satu murid kita cerita. Ada ustaz tu ngaji Indonesia. Gas Arab Ghali lah. Tapi dia tu tua dah, agak tua sikit. Mana dia ambil barang tak betul kat Indonesia. Kan? Dia mana sebelum dia ngaji Indonesia beberapa kali dia minat dah barang-barang tak betul. Lepas tu dia ngaji masjid. Masjid kat Kelantan dah sebut macam mana. Orang masjid kita. Lepas tu dia duk cerita dalam masjid. Masuk mengajar dia kata kita ni ada cicir sakti. Cicir sakti ni kata tu guru kita tu mau ada hebat lagi hak kita hak ni. Mana kalau masuk dia kata apa? Kalau dia ada kepercayaan orang Melayu kan. Kalau berlaku luar biasa pun kita kata di sihir. Makna dia kata batu delima tak batu delima? Batu delima. Batu delima lah. Hak merah tu kan. Dia kata kalau kita pakai orang nak kerat rambut kita tak boleh. Merah ke biru tak apalah. Tapi kadang-kadang kalau seseorang itu pakai nak kerat rambut tak boleh. Tu alamat merah sungguh. Dia kata nak tahu asli tak asli, cuba kerat rambut boleh tak? Tak boleh asli. Kita pakai tak? Orang tak boleh kerat rambut kita. Asli sungguh. Ini contoh dia kata lah. Lepas tu betul ni. Kayo lagi tu umur. Jadi ayat ni betul-betul menyedarkan. Sampah. Anda mula tak masuk khabis tak faham. Nak terjemah apa bagi nampak. Bila malam tu sampah baru faham. Sampah. Dia kutip. Macam jadi baca tukar kutip sampah. Jadi Allah Ta'ala ni ibarat kutip sampah. So manusia yang menyampahkan diri ni kutip sampah. Menyampah. Bukan Allah menyampahkan dia menyampahkan diri dia. Allah berturun Quran, suruh mengaji Quran belaka biar baca dia barang berharga. Sebab jangan jadi barang sampah. Sebab barang sampah ni orang neraka belaka. Kita tahu apa minat mana Quran kan. Lepas tu Allah suruh bila turunkan Nabi, Allah kata, "Mu sampaikan barang berharga ni kepada orang biar masuk ada manusia
Dia manusia di bawah harga berlaku, masuk dalam syurga berlaku. Tapi Nabi usah nak masuk dalam dada Abu Jahal, Abu Lahab, kan? Tapi yang tak usah siapa? Yang tak usah Abu Lahab ke Nabi? Nabi cuma nak masuk kan? Lawan pula. Dia tanya, Abu Lahab ni ibarat dia lari hospital. Hospital nak ubat dia, lari hospital. Lepas tu dia ambil api nak bakar hospital. Kita nak lock pergi ke kita nak tembak dia kalau kita duduk hospital? Mana kalau tak tembak dia, dia bakar hospital, doktor mati. Hospital tak ada, orang sakit kat luar tu banyak lagi nak berubat. Salahlah kita tembak dia. Itulah dari segi hukum peperangan tu. Sebab asal dia bunuh dia ni nak menyelamatkan orang lain. Dia ni nak kira dia nak bagi laku dia. Dia keluar daripada hospital nak bakar hospital. Takkan kita nak lock lagi. Kita dia. Jadi watlu dan bacalah apa yang dibacakan kepada engkau. Ma ni apa-apa sahaja, semua. Yang ni sebut ni Nabi. Tapi yang dimaksudkan adalah semua orang baca Quran. Wajib sebarkan makna Quran ni. Supaya orang jadi barang berharga berlaku. Janganlah ada jadi sampah air esok. Tu usaha kita. Kan? Kita tak saya buat orang jadi sampah. Nak kita. Tapi masalah manusia lah yang menyampahkan diri dia. Orang wahyu ni nak mengangkat manusia menjadi berharga, jadi jarang-jarang bernilai, dia masuk ke syurga. Orang mengaji wahyu ni nak mengangkat darjat orang lain, nak orang syurga belaka. Tapi yang menyampahkan diri dia siapa dia? Diri sendiri ya. Kan? Kita nak angkat dia, waktu kita beritahu dia je menyampahkan. Hak tolak ni siapa? Hak terang nak tolak ni siapa? Kita yang sungguh nak sampai siapa? Yang sungguh nak terang siapa? Kita. Hak terang yang sungguh-sungguh nak tolak siapa? Lepas tu macam-macam tuduh kat orang tu, kata macam-macam. Yang sungguh-sungguh nak masuk lubang taik siapa? Yang sungguh-sungguh nak menyelamatkan siapa? Kita nak menyelamatkan, dia kata berhukum. Kenapa tak tahu saya ni degil? Senang. Ngakulah saya ni degil. Senang cerita. Maaf, saya ada seorang yang degil. Senang cerita tak? Tapi orang lain pula kena. Suka hukum orang lah, suka syirik ke orang lah. Kenapa tak terserah je? Maaf, saya adalah seorang yang degil. Tak dengar kata. Puas hati. Nampak tak? Quran. Jadi kenapa Quran ni kena saya bawakan? Barang luar dia boleh betul, boleh tak betul. Orang boleh ubah, orang boleh manipulasi. Quran tak boleh. Quran sesat betul. Bila Quran sesat betul, bila bertemu dengan orang, kan, kena faham molek. Quran ni Allah turun yang sesat betul ni nak bagi betul orang ke nak bagi betul Quran? Quran nak bagi betul orang. Jadi bila ada orang yang bercanggah dengan Quran, masalah kita ni lah kita tolak Quran, ambil orang. Tu masalahnya. Kongsi asal tu silap dah kita. Betul tak? Kalau nak kata siapa nak betul siapa ni? Sekolah ni nampak macam hak ni tak salah, hak ni betul. Jadi dia nak soalan macam nak betul Quran. Quran salah ke tu? Tak betul juga. Oh betul juga. Mana Quran salah? Dia tak takut kejap lagu tu. Tapi bila kata hak dia betul, mana sebenarnya nak kata Quran salah. Cuma dia tak ada tak ada terserah lagu tu. Dia kata tak. Sebenarnya dia nak bagi betul Quran.
Patutnya kita kena ambil Quran, manusia ni yang kena betul, bukan Quran. Quran ni betul semua. Kita nak berlindung daripada sesat, tapi tu saya ngaji wahyu. Kita nak berlindung daripada sesat, minta Allah bagilah kan. Jangan jadi orang sesat. Siapa jadi sesat? Tapi mana Quran tolak semua. Minta lagu lain, buat lagu lain. Kan? Baca semua, ya Allah jangan jadi orang sesat, jangan sesat. Bila orang beritahu barang yang canggah wahyu, kita tak terima. Kita kepala pengak. Bagai lawan. Kepala pengak, bagai lawan. Lepas tu baru pula kawan yang baca Quran tu, kata macam-macam. Hak suka tarik kita. Haknya nak menyelamatkan orang lain, orang daripada kita masuk lubang tarik ni, orang baca Quran ni, Nabi kan. Lepas tu kita kata macam-macam tak? Macam penjahat. Tu dia kata walan tajida min dunihi multahada. Jadi Allah yang nak melindungi manusia, tapi manusia yang rapat diri dengan wahyu. Ada syarat juga. Aku akan lindung kamu dari sesat, tapi syarat dengan rapat dengan Quran aku. Ni Quran tu saya rapat. Quran tu saya rapat. Kita mintalah lindung daripada penyakit macam-macam. Doktor lari, hospital lari, doktor lari, ubat lari macam mana? Hak yang kita minat pada penyakit macam mana? Minta lindunglah daripada kecemasan, darah tinggi, jantung kan. Doktor hospital lari, doktor lari, ubat lari. Lepas tu hak kita makan pada penyakit berlaku, pada kecemasan berlaku. Lepas tu kata apa? Kalau Tuhan buat kecemasan juga. Itu hakikat manusia. Kita nak tak usah penyakit kan. Ubat tak usah. Quran ni ubat. Sedar ayat ni tak? Jadi ada orang dia nak masuk hospital kan. Tapi dia kata apa? Kata kita nak masuk hospital, tapi orang-orang hak yang lelaki-lelaki ni bertulis hospital. Kita nak masuk hospital, tapi syarat dia pok-pok lelaki-lelaki ni, pok-pok macam ni, pok keluar hospital, kita nak masuk. Kali gini lagu ni nak masuk hospital, tolak awal lagi. Mana kesombongan. Sombong tak masuk. Orang sombong tak dapat, tak bagi. Sombong. Dia tergugah dengan keadaan. Tuhan tak bagi wahyu. Tergugah dengan keadaan dia tak bagi wahyu. Dia kena tok bawah pada wahyu. Jangan tok macam dia, macam harga, macam Tuhan nak ke dia. Macam mahal, barang mahal. Dia ni pun nampak lekeh, tapi barang bernilai pun tu sampah. Hak miskin-miskin hang pun nampak cemar-cemar tu kan. Tak apa dah macam kotor-kotor tu kan. Dia ni barang berharga di sisi Allah. Mu tu sampah. Buat mu nampak barang kemah apa? Kosong wahyu. Sampah. Mu tengok mata kamu nampak barang kemah. Nampak diri kamu sebagai barang kemah. Kan? Tapi kalau tak ada Quran dia sampah. Dia tu nampak macam sampah. Tapi sebenarnya berharga pada mu lagi punya. Zahir nampak lagu tu. Dah lama tu Quran saja. Dah lama dia tu bernilai. Kan? Syurga nak beli dia. Mu ni syurga nak, mu jamaah. Jadi Nabi ni dia sebenarnya bukan nak sangat puak ni. Dia nak puak ni supaya orang masuk Islam belaka. Kan? Kadang-kadang kan kita nak puak ni. Mudah-mudahan dengan puak ni masuk Islam,
orang yang masuk neraka. Nabi kata, Allah kata ke Nabi, kalau lagu ni cara dia, masuk hospital aku ni, tak sih. Aku tak sih. Kalau lagu ni cara dia, jangan masuk hospital. Aku tak sih. Buat nanya orang dalam hospital. Kan? Jadi bersabarlah kamu. Wasbir nafsaka, diri engkau. Sebenarnya apa tu Nabi memang nak puak ni dah tahu dah. Semua Allah Tuhan seolah-olah macam Tuhan nak bagi sepongan kepada Nabi dan nak bagi motivasi kepada sahabat Nabi. Nabi ni rasa disokong oleh wahyu. Betul dah caramu, angkat apa tu, jangan layan dia. Ni angkat pokok ni barang mahal di sisi aku ni. Orang kita ni Nabi kata, bila Allah sebut ni orang kita, mana hilang perasaan had dan zahir orang kita ni. Orang kita Nabi kata orang kita, Allah kata orang kita. Hak tu bukan orang kita, ni orang kita, ni orang kita. Mu nampak lelaki orang kita. Macam ni lah kita tak. Pun tengok dia pakai lelaki tu. Pakai lelaki tu. Orang kita tu. Sebut bila orang kita, raja kata orang kita, angkat selalu. Pakai lelaki. Mu tengok lelaki orang kita. Kalau Agung kata tak. Agung kata, ni orang kita ni, nampak lelaki orang kita ni, orang rumah kita. Daripada kita pada lelaki tu, ni angkat raja selalu. Siapa dia orang Allah? Yang duk suruh Allah ni orang Allah. Orang duk suruh Allah ni orang Allah. Apa dia? Makna dia, orang yang duk suruh Allah ni barang mahal. Walaupun manusia tengok lekeh. Orang yang pakai bagus tapi suruh belaka. Nampak hebat tapi sampah. Orang yang ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hak ni ya makhluk, ya makhluk, ya makhluk ni. Ya Allah ni barang mahal. Jangan ganggu buat orang kita ni. Jadi ya Allah barang kita. Kalau ya Allah, ya makhluk, ya Allah, ya makhluk ni barang tak ada harga dia. Nampak zahir kaya kan? Tak ada harga segabut. Tunggu mati jadi sampah. Hak ni barang berharga. Ahli syurga belaka ni. Ya Allah, ya Allah, ahli syurga. Yang kacau dia orang kita ni. Jadi nak ajar kita ke apa dia? Kalau kita nak masuk golongan sahabat ni, ya Allah semua lah. Lepas tu jangan lekeh istilah ya Allah, ya Allah, ya Allah ni. Jadi barang mahal kita. Jangan campur ya Allah, ya makhluk, ya Allah, ya makhluk. Ya Allah, ya ruh, ya Allah, ya ruh. Jangan. Ya Allah saja. Ya Allah, ya Rasulullah. Jangan. Ya Allah saja. Kalau ya Allah, ya Rasulullah, tunggu mati jadi sampah. Sampah selama masuk neraka selama-lama. Macam tu juga apa tu Kristian, ya Jesus, ya Mary. Syiah, ya apa? Ya Hussein. Tarikat, ya Syahada Ghazali. Jadi siapa orang tu? Tak kira lah panggil nama zat dengan nama sifat ke kan? Nama yang berkesan. Tapi masalah sekarang ni, orang buat bunuh kita aja belaka. Sebut tasawuf aja belaka, aja suruh belaka. Macam mana? Sebab bila kandungan yang dia kata tasawuf tu bukan barang wahyu, dia tidak akan cenderung kepada ma'rifatullah. Dia akan cenderung kepada merosakkan ma'rifatullah. Lepas tu ma'rifatullah ni mesti barang wahyu, baru bawa kepada ma'rifatullah. Barang bukan wahyu ni bawa kepada syirik Allah. Kita tajuk awal tadi. Bila barang tak jelas pada mana, memang cenderung kepada syirik. Atau sama syirik atau prasyirik. Dua tu ya. Kalau tak syirik lagi, prasyirik. Ini barang tak jelas gitu ya. Dia argi dia. Dia tak jauh. Kalau tengok barang mana tak ada rujukan, jangan amal ni barang kesyirik ni. Contoh lah tengok pelik-pelik ni. Kan? Selawat. Ni ganjaran dia. Siapa aja ganjaran ni. Bukan syirik kepada Allah Ta'ala sebab kita nak ganjarannya ging
aja. Tu kata-kata dah barang tu adalah memang barang jin, barang syirik. Dia kan semua kalau kita tak mengaji start pada awal tajuk syirik ni yang tak faham serabut ni, tak faham. Ni kesimpulan daripada pengalaman-pengalaman kita kan. Baru kita faham bahawa tak boleh barang bukan wahyu ni. Sama ada dia akan cenderung kepada syirik, kepada pra-syirik. Tak boleh. Istilah pagi petang ni makna non-stop. Bil ghadati wal ashi non-stop. Jadi kita katalah kadang kita, mu ni pagi petang depan TV. Maksud apa dia? Bukan pagi dan petang. Duk tengok TV. Duk tengok TV. Kan cerita surah An-Namli tu kan? Apa tu Allah buat memang jin ni perbuatan-perbuatan dia bagi manusia lah pada kaca manusia luar biasa. Boleh angkat apa tu singgah sana ni luar biasa lah tak bagi kita tak. Tapi bagi jin biasa lah. Tapi orang yang seru Allah saja semua, Allah bagi karamah ke dia lebih luar biasa pada jin. Faham? Kan? Jadi apa duk teruja dengan jin? Teruja dengan ya Allah lah. Kita dalam ahli kitab kan, orang yang tahu ilmu kitab ni, Maulana kata maksud dia intipati kitab, intipati Taurat, Injil, Zabur, Quran. Apa dia? Seru Allah saja, mahal harga dia. Tu ya, tu ilmu kitab. Seru Allah saja ni barang paling mahal, barang paling berharga. Tak ada nilai dah kan. Kalau kamu teruja dengan jin, teruja dengan tak apa, ya Allah ni Allah buat lebih cepat daripada. Kalau sama-sama jin ni rasa biasa. Kita ni manusia tengok kita teruja orang hebat. Padahal Tuhan buat kalau kita seru ya Allah lebih hebat daripada tak apa lagi. Tapi dah kita tak faham kan. Teruja kalimah ya Allah kan, teruja kalimah ya Allah VS tak apa-apa. Ya Allah VS tak apa-apa. Kita jaga aja. Orang yang tak ada maklumat minta ke Tuhan lah. Sebut minta ke Tuhan turun. Sebut tak apa-apa. Segar. Makan selera kan. Mandi basah. Segar selalu. Sebut tak apa-apa bisa, segar selalu. Doa lah ke Tuhan tak. Minta ke Tuhan lah. Allah Ta'ala belaka. Lama tak? Sebab isu dia ya Allah VS tak apa-apa. Jadi jangan ada perasaanmu wahai Muhammad teruja kepada orang lebih daripada orang yang seru Allah saja. Hak ni kita kena tumpukan. Hak ni mana? Hak ni terhormat. Orang yang suruh berlakon ni tak ada harga serabut. Apa dia? Teruja. Melewati dia teruja lah. Mata engkau ni jangan kalih ke lain. Kerana teruja lah. Jangan jadi macam terkesima kan? Bahasa Melayu terkesima. Jadi macam lebih hak lain. Orang lain lebih. Sebab tu Maulana dia cerita pada pengalaman Quran. Betul ke dia kata? Kalau pondok nak hidup, jangan minta sumbangan seorang. Jangan harapkan sumbangan satu orang ni
juta-juta ni dia kaya. Kadang-kadang kita nak cepat bantu orang pondok, kita minta satu kepala jangan. Sebab kita tahu mudah, satu kepala juta, selesai masalah kita pondok. Tapi dia akan jadi lagu lain. Isu dia akan jadi hak sejutanya akan conquer pondok, suruh ikut selera dia. Hak berkat dia ialah biar sikit tak apa, tapi setiap orang bagi. Itu berkat. Malah betul kaedah. Waktu daripada ni lah, mungkin Maulana mungkin daripada ni lah dia dapat faham. Dia aja dalam tersebut. Ni kadang-kadang kita bila minta bantuan kita sukalah seorang ni bagi juta kalau senang. Tapi kita tak tahu bahaya yang kita nanti tahu. Nanti lama dia akan orang yang bagi juta tu suruh heret pondok tu ikut cara dia. Kita tak boleh nak bawa pondok ni ikut cara bahaya tak boleh. Hak comel lagu mana? Open. Biar bagi belaka. Sia tak apa. Bagi sikit tak apa, tapi semua kat bagi. Kita boleh ikut pondok ni biar ikut kehendak wahyu. Ya, sebab tu bantuan-bantuan ni penting juga. Sebenarnya Nabi ni dia nak bagi kuat Islam dia. Dia nak bagi siap kuat perjuangan dia. Sebenarnya bukan nasihat ke Nabi kepada orang yang nak buat agama ni. Jangan teruja dengan orang ni bagi bantuan banyak ni, kita senang mudah selesai. Buat pondok biji. Padahal bila kita buat pondok ni, ikut dia belaka. Dia bawa masuk macam-macam pelat-pelat dah. Tak boleh buat apa kita. Dah ibarat bila dia bagi duit, lepas tu dia bawa pahaman dia, sudah kita. Kita tak gagah nak tolak. Sebab jenis orang ni kadang-kadang dia dah ada duit, pahaman tak ada pula. Ujian buat kita. Dia ingat benda tu tak salah, dia tak faham. Tu kalau ada orang pengalaman pondok-pondok ni kan, nak minta panduan Datuk mana-mana ke seorang, sebab kita teruja nak bagi sejuta, janganlah. Nanti dia bawa heret cara dia, sudah kita jenuh, pening kepala kita. Dah sokok gitu. Jadi bila Tok Guru kita beritahu lagu tu kan, dia adalah benda yang dalam Quran sebagai panduan. Nanti ayat ni tuju kepada orang nak berjuang ni, jangan tengok duit sangat. Sebab dari duit nombor dua. Memang dari sudut apa tu, perjuangan Islam ni dia infak dia sayap kiri. Tapi sayap kiri pun dia keberkatan ni ialah setiap individu keluar. Sikit tak apa. Tapi kalau kita teruja dengan orang bagi sejuta, 2 juta, lama-lama ikut lah. Sebab orang ni kadang dia bagi ni, dia nak jajah dia kadang-kadang. Dia suruh ikut cara dia. Orang ni kan kadang dia bagi, kita tahu niat dia. Tapi bila bagi banyak ni something. Bukan banyak saja. Bukan dia nak bagi saja tu ada tak kena. Lepas tu kita lebih baik dia bagi belaka. Sikit tak apa. Bagi belaka. Mana bila ramai jaga, insya-Allah hidup. Daripada ayat ni kali Maulana dia fahaman dia. Ada dalam Quran tersebut. Faham ke tak? Dia daripada ni. Mana bagi orang yang ayat ni. Hak ikhlas nak bagi sikit. Siap tu ikhlas ya. Dia bukan ada nak bagi. Nak pergi naik. Dia tak kisah ke naik. Dia bukan ada apa, dia pergi naik. Siap harga. Bagi sejuta ni jangan. Berhati-hati. Mula ada. Dan dia masuk bisnes dia ke berapa ke. Bahasa tu pondok pun nak ni lah kadang. Kita tengok. Lepas tu buat barulah kan. Payahlah kan. Dah bagi sumbangan, dah ikut cara dia. Sorak gaduh gitulah. Dah lah bagi sumbangan, saya suruh ikut heret ikut dia. Bagi sumbangan sudahlah. Masalah kita ni jenis teruja bagi banyak, ambil banyak. Salah kita lah. Jangan terkesima dengan banyak tu. Kita kata kita nak sikit tak apa, kita tak say aja banyak-banyak. Biasa sikit tak apa. Kalau bagi tak apa. Dia bila banyak sangat ni. Kalau pondok betul hak yang Sayyidina Abu Bakar ni kan, 20,000 ada bagi kan. Tapi bagi ni dia tak ada tahu apa. Cuma kadang-kadang orang luar, kalau orang dalam tak apa.
Orang dalam je mengaji tak apa. Kita ni orang luar ni. Tapi kita tetap kena hati-hati juga. Kadang-kadang bagi ni, kadang-kadang dia. Bila bagi ni, dia ikut cara dia. Kena berhati-hati. Tak salah kalau kita berhati-hati tu tak? Ha? Ingat sebelum kena. Ya betul dah Maulana kata. Hak comel dia semua orang jaga. Semua orang nak jaga comel. Kalau kita payahlah sia-sia bila cukup duit dapat bodoh dah. Jadi ada nak bagi 20 juta nak gitu. Lala kan. Tu cuaca lah. Aduh, ayah. Ana kena dah sekali. Ana pasal dekat Kuala kan. Dia mari pun nak kita gini kaki dia. Kita tak nampak lagi, kita tak tahu dia orang kaya kan. Biasa kita pakai tak apa lagu tu biar lagi saya bagi tahu. Tapi dia cerita, dia kata kita percaya tak usah dia tu Jabatan Pulau Pinang tu kita. Kita mula-mula kita tak apa mengaku je pergi kan. Tapi dia bolos kan. Dia kata apa? Dia kata rumah kita ni kan. Ada senali dia kata. Rumah kita ada senali. Ali ada, Fatimah ada. Kan? Bini dia kacau sopo dengan senali dia kata. Kita sudahlah. Kawan kita seorang tu ingat nama dia. Dia nama dia masih tak tahu. Helmi. Dia tak suka selalu, bangun selalu. Masa dia datuk dia pun datuk segi. Dia macam tak, waktu dia kata dia mesti ada kritis sikit. Masa tu kita pun senyap, kita pun jahit tak kuat gini. Tapi kita pun setuju juga dia kata takkan betul Saudara Ali boleh cakap kita. Kan Saudara Ali dia mana mengerti bahasa Melayu. Lepas tu datuk tu bangun. Ingat aku tu cakap Arab tu. Oh dah. Kita bukan nak petikai datuk boleh cakap Arab. Sekarang ni datuk kata dia hari-hari kacak dengan Senali dengan Fatimah kat rumah. Kan? Dia kata takkan betul Senali boleh cakap bahasa kita. Datuk tu marah ke dia. Dia kata bukan kau tak kata. Tu dengan help ni bangun terus. Halim nama dia Halim dengan Halim. Masa kat Kuala Lumpur. Lepas tu gini dia kata kita nak jemput awak semua ni mari tempat kita lah. Sebab apa? Sebab adik pada isteri kita ni dia bunuh diri. Mati bunuh diri. Tapi lah ni tak balik-balik. Dia tak ada dia tak sampai ke tempat. Dia dia sangkut kat langit. Tak boleh ke sana tak boleh. Dia jadi macam tak boleh. Dia kau terbang dia tu kan duduk situ ya lagi mana kita. Jadi minta kita belakang ni baca Quran kat rumah kita supaya dia boleh kapal terbang dia boleh sampai. Dia cerita gini. Nak ada kena sendiri ni. Dia cerita masa tu ada jahil. Lepas tu bincang macam mana ni kata. Kita bincang kawan kita Kamal Halim. Halim kata aku tak segi barang mengarut dah tak segi. Kamal kata tak apa, kita niat nak dakwah dia. Apa dakwah dia dakwah kita. Dia pergi dia ambil kereta 3 biji kereta Dr. Tafiq. Belakang kat Kuala Lumpur insya-Allah. Masa tu kita balik Indonesia. Kita keluar dari Tafiq tu. Kita balik Indonesia lepas situ. Jadi kita pergi sekali ya. Kawan kita pergi sekali besar sungguh rumah dia. Nak atas. Pasal kita ingat rumah dia. Besar dia dua gedung macam gedung right? Allah Muhammad. Besar rumah dia. Tengok kereta tu. Kereta Satria kita tu rendah lagi daripada kereta Satria kita. Kereta rendah belakang. Kereta gampang tu. Rendah tu. 12 biji kereta. Betul. Lepas tu jumpa lah surau yang dia kata dia buat surau ke rumah. Dia kata dia pergi Mekah. Isteri dia jumpa Fatimah. Nak meyakinkan orang membetul Fatimah jumpa, dia lukis muka Fatimah, dia buat kat surau tu muka Fatimah. Rupanya kan Datuk Datin. Bukan masalah Datuk Datin, tak digelar tak masalah.
Lepas tu malam tu kita baca Quran, baca Quran. Nak pergi balik roh dia ni. Lepas tu masa kita balik keluar, malam pertama kan balik keluar kan. Masa tu kan lagu Asalehi lagu rap tu kan. Asalehi tu kan. Lepas tu keluar kan. Dia anak dia perempuan belakang. Kan, keluar dari rumah. Kita ngaji Quran dah nak bagi roh balik ni. Tiba-tiba dengar bunyi kuat. Asalehi. Kata kita mengaji Quran dah, dia asalehi nak balik macam mana. Asalehi. Pada malam kedua ni jumpa lah datin. Kan? Dengan kita tak masalah nak kita, yang kita ragu-ragu kan. Nak cerita dia tak apalah, dia jahil tak apalah kan. Standard kepahaman dia. Hak masalah dengan aku jumpa Fatimah. Kan? Rambut dia kan. Warna-warna. Dia dengan tak tuduh orang-orang kata kita tak kisahlah dia standard kepahaman dia lagu tu. Tapi masalahnya nak jumpa Fatimah lagu mana lagu ni. Duit ni banyak tak bagi? Ha? Dia bagi duit banyak? Duit bagi, Quran bagi. Quran tu kita balik Quran macam mah. Quran comel lah mahal, macam mahal. Balik kita balik balik rumah mak kita. Tapi yang lawak dia tak bagi Quran belakang. Bukan Quran belakang lah. Pegang Quran belakang. Quran berat macam Quran ni. Quran yang kita hak yang Quran apa? Quran terjemah perkataan kan. Berat tu, berat. Pegang 12. Waktu dah balik dating dulu. Sudah dating dulu kita cat dagak dah. Kan? Minta maaf dah salah begitu. Salah minta itu. Jadi Quran sebelah. Tangan dating sebelah. Ha? Ayolah. Ayolah lah kita lah. Lah ni tak ada dah. Kalau jumpa lagu tu segi dah awal lagi. Lan ni Dr. Hafiz orang tu kata memang kita tak salah Dr. Hafiz, tapi pokok ni tarik gigi ni. Tu kata dia asal barang wakil-wakil ni dia ke arah situ. Dia akan jadi masuk gitu. Tu tak comel wakil-wakil ni. Istilah wakil-wakil dalam ibadat nak minta-minta tak comel banyak. Dia cenderung jadi bangsa. Ni barang tak boleh ni tak boleh awal lagi. Tuan buat ni. Kerak awal lagi. Kita degi-degi nak. Dia bagi habis ayat sikit je. Habis dah? Simpan dah? Ada kelas ke? Tak apa, boleh buka balik. Pahala buka balik. Kan? Kamu nak kerana nak dunia tak jadi ah. Tadi kita mudah. Nak dunia. Nak mudah kita nak dunia ni. Jadi wala tuti', jangan kamu ikut orang yang lalai hatinya. Kan? Orang tak saya ngaji ni dia nak ikut dia ya. Betul salah. Tak saya ngaji, dia saya ngaji. Patutnya dia kena ikut orang yang mengaji wahyu. Dia nak suruh ikut dia. Kan? Orang tak saya ngaji ni dia nak jadi kepala. Nak suruh ikut dia. Kita nak ikut wahyu. Betul tak? Dia ni jadi kepala nak suruh ikut dia. Heret ikut dia. Dan jadi suruh ikut dia. Kita nak ikut wahyu. Wattabah hawa. Dia nak suruh ikut dia. Nak suruh. Jadi setengah orang ni kadang-kadang dia ni jadi kepala. Mengaji taksir. Nak suruh kita ni ikut dia. Kita nak ikut wahyu. Tak kira siapa pun. Ustaz ke bukan ustaz ke. Memang cenderung jiwa kita nak ikut wahyu. Tapi orang ni kadang-kadang dia duduk atas kita. Tak pasal ikut heret ikut dia. Mengaji taksir. Perangai orang. Perangai orang melagu tu dah dia bagian dengar taksir. Dia tahu ustaz dia manusia. Bukan ustaz ni. Ustaz kalau benda tu benda yang betul. Tak apa. Ustaz ni manusia. Yang jiwa siapa pun bukan ustaz ke, dia nak ikut wahyu. Dan wahyu tahu lagu ni, wahyu lagu ni. Dia tak kerti nak ikut orang lain. Hak kita ni bagian mengaji taksir nak ikut kepala kita. Wa kana amruhu furuta, dan urusannya melampaui batas. Tak ikut wahyu, batas.
Itulah kita ni kena mengaji ya. Tidak jadi masa orang. Kalau tak ada wahyu jadi masa orang. Orang ni heret lagi ni. Heret kanan, heret ke kiri. Kita ni jahil pula. Jadi masa. Tunggu jadi masa. Kita nak wahyu heret kita ke syurga. Orang ni gini lah. Ke kanan lah, ke kiri lah. Kita nak lurus. Kan? Tak ikut dia baru. Kita jahil pula. Sudah. Kalau kita ni jenis tahu sikit boleh lah kan. Slow-slow sikit kan. Tak apalah kan. Nak bawa kita barang lah. Nak buat macam mana. Kita nak ikut wahyu baru selamat. Nak bawa kita barang nak buat macam mana kan. Kita tak barang bawa kita barang lagi kan. Kita nak selamat nak ikut wahyu. Wahyu kata lagu ni nak buat macam mana. Ha? Ha? Hak tu kita kata kena mengaji sampai habis licin, tahqiq, hak jelas ikut. Orang ni mahu ujian. Jadi bila kita jadi macam bila kita tak jelas kan. Jadi masa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.